Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Jumaat yang penuh barakah buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik, mak cik, datuk nenek serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Pendaftaran Parti Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad ada masalah besar pak cik, mak cik. Berdasarkan perkembangan terkini, dijangkakan Parti Pejuang iaitu Parti Pokok Petai Tun Dr. Mahathir Mohamad itu besar kemungkinan tidak akan diluluskan oleh ROS, tidak akan diluluskan oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Dan ini adalah satu masalah yang cukup besar untuk percaturan kuasa dan politik Tun Dr. Mahathir, yang mana misi politik beliau yang sudah kantoi menubuhkan Parti Pejuang untuk memerangkap yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dalam percaturan kuasa Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Mukhris Mahathir, Dr. Mazli Malik dan beberapa orang pemimpin yang mengasaskan Parti Pokok Petai itu hakikatnya mempunyai laluan yang sangat-sangat sukar untuk mendapat approval daripada kerajaan yang di-Pertuan Agong dan ROS Malaysia yang memang dipegang oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong. Maka wartawan-wartawan Malaysia telah bertanya kepada Tun Dr. Mahathir semalam, apakah Tun Dr. Mahathir merasakan Parti Pejuang itu akan diluluskan oleh ROS Malaysia, dan apakah yang akan dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sekiranya Parti Pejuang itu tidak diluluskan oleh ROS. Tun Dr. Mahathir berkata bahawa dia secara peribadi memang bersedia untuk menerima berita tentang kegagalan pendaftaran Parti Pokok Petainya yang sudah kalah dalam PRK Dun Slim. Dan Tun Dr. Mahathir mempunyai backup plan sekiranya Parti Pokok Petai kesayangannya tidak diluluskan oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong. Oleh sebab itu, pak cik, mak cik, di akhir kehidupan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berumur 95 tahun, yang tidak lama lagi ke rahmatullah, Tun Dr. Mahathir memilih jalan yang sangat panjang untuk melawan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu menggunakan satu lagi parti proksinya, iaitu Parti Pejuang, atau lebih popular dilabel sebagai Parti Pokok Petai. Maka Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas, saya amat yakin dan percaya ada ramai orang Melayu, orang Bumiputra Islam yang mengharapkan Parti Pokok Petai Tun Dr. Mahathir itu tidak diluluskan oleh ROS Malaysia. Saya sebagai penganalisis politik bebas melihat dari segi persepsi dan sentimen politik dalam kalangan rakyat Malaysia. Ada ramai rakyat Malaysia melihat Parti Pokok Petai ataupun Parti Pejuang ini adalah parti memecah belahkan orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputra Islam di seluruh negara Malaysia. Dan paling penting, misi perjuangan Parti Pejuang ini adalah hanya semata-mata untuk memastikan Mukhris Mahathir menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan, supaya memudahkan legasi keluarga Tun Dr. Mahathir melawan Raja-Raja Melayu dan yang di-Pertuan Agong pada masa hadapan. Maka hidden agenda ini, agenda tersembunyi ini yang sudah diketahui oleh yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu, oleh Badan Perisikan Politik Negara Malaysia, adalah amat-amat sukar untuk Tun Dr. Mahathir survive di dalam Parti Pejuang ataupun Parti Pokok Petai yang tidak mendapat sokongan, yang tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu, daripada orang Bumiputra Islam. Maka sehubungan dengan itu, pak cik, mak cik, sekalipun
Parti Pejuang ini diluluskan oleh ROS Malaysia menggunakan kabel-kabel politik tu Dr. Mahathir di Putrajaya. Ia tetap tidak mengubah apa-apa pun. Ia tetap tidak menguntungkan Tun Dr. Mahathir, malah merugikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apabila Parti Pokok Petai ataupun Parti Pejuang sekiranya diluluskan oleh ROS Malaysia menggunakan kabel besar tu Dr. Mahathir, Parti Pejuang ini tidak boleh menandingi percaturan kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di dalam UMNO BN PAS. Kerana Parti Melayu yang paling kuat, Parti Melayu Bumiputra Islam yang sangat-sangat popular setakat ini adalah Parti UMNO dan PAS, mendominasi kawasan-kawasan Melayu maupun kawasan-kawasan Cina, kawasan-kawasan India, kawasan-kawasan orang asli. Maka Tun Dr. Mahathir Mohamad, kalau setakat Parti Pejuang itu mendapat approval daripada ROS Malaysia, selepas itu semua bangsa tidak mengundi Parti Pejuang, ia adalah sama maksudnya buang masa dan membazir tenaga serta wang sahaja. Tun Dr. Mahathir Mukhriz Mahathir dan anak-anaknya menubuhkan parti yang khusus untuk ahli-ahli keluarga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka saya secara keseluruhannya sebagai penganalisis politik bebas, ada dua kemungkinan besar yang terpaksa dihadapi oleh Tun Dr. Mahathir. Kemungkinan yang pertama, Tun Dr. Mahathir gagal untuk mendapat approval daripada ROS dan kerajaan yang di-Pertuan Agong untuk meluluskan penubuhan Parti Pejuang ataupun Parti Pokok Petai itu. Dan sekiranya Tun Dr. Mahathir tidak dapat kelulusan tersebut, saya amat yakin dan percaya Tun Dr. Mahathir akan terpaksa masuk ke dalam Parti Warisan, ataupun dia terpaksa masuk ke dalam Parti PKR, ataupun dia terpaksa masuk ke dalam Parti DAP, ataupun dia terpaksa teruskan dengan Parti Anak Muda Syed Saddiq. Kedua, sekiranya Parti Pejuang ataupun Parti Pokok Petai diluluskan oleh ROS Malaysia, Parti Pokok Petai tidak akan mampu untuk memenangi lebih 30 kerusi parlimen pada PRU 15 akan datang. Kerana matlamat Parti Pokok Petai ini adalah untuk memperbodohkan orang Melayu. Apabila orang Melayu sudah tahu Parti Pokok Petai, Parti Pejuang itu adalah untuk memperbodohkan orang Melayu tak akan undi. Kalau orang Melayu pun tidak mahu undi, orang Cina, orang India pun tidak mahu undi. Orang Bumiputra, Sabah, Sarawak pun tidak mahu undi. Maka Tun Dr. Mahathir, saya kira sekalipun Parti Pejuang itu berjaya untuk mendapat kelulusan daripada ROS Malaysia, secara hakikatnya, saya sebagai penganalisis politik bebas ingin berlaku jujur kepada Tun Dr. Mahathir. PRU 15 akan dapat telur kerusi parlimen kosong. Betul Tun Dr. Mahathir tak dapat apa-apa kerusi parlimen. Faham Tun Dr. Mahathir? Ingat Tun Dr. Mahathir Mohamad, ada banyak parti-parti kuat di dalam negara Malaysia ni. Sepatutnya lambakan parti-parti baru seperti Parti Pejuang, Parti Anak Muda ni tidak perlu diteruskan, tidak perlu didaftarkan, tidak perlu untuk diluluskan oleh ROS Malaysia. Kerana menyusahkan rakyat, menyusahkan negara. Hari-hari main politik, kasih bodoh orang Melayu, kasih bodoh orang muda. Bagus tak payah buat parti politik. Kalau akhirnya matlamat akhir Tun Dr. Mahathir dan orang-orang dia mengasih bodoh orang Melayu, mengasih bodoh orang Bumiputra Islam, mengasih bodoh orang Cina, mengasih bodoh orang India, mengasih bodoh orang asli, mengasih bodoh orang Sabahan, orang Sarawakian. Secara tuntasnya Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya kira bukan laluan perjalanan hidup saya yang susah.
laluan perjalanan hidup Tun Dr. Mahathir bersama orang-orangnya, bersama anak-anaknya, bersama proksi-proksinya melalui jalan yang sangat sukar. Tun, kamu tidak boleh menang dalam perang percaturan kuasa dan politik ini apabila semua rahsia, strategi dan orang-orang kamu telah diketahui oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Ini adalah peringatan mesra saya kepada Tun Dr. Mahathir dan geng-geng dia di dalam parti pejuang maupun mana-mana parti politik di dalam negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad, kamu perlu surrender. Kerana akhirnya 7 keturunan kamu akan merasai kesusahan dan penderitaan sekiranya kamu cuba mahu mencabar kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Checkmate and game over. Tun Dr. Mahathir dan parti pokok petainya yang besar kemungkinan tidak akan diluluskan oleh ROS Malaysia. Terima kasih Tun Dr. Mahathir.